Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazlina binti Saiful Hizam. Saya dari kumpulan THM 1112CB. Saya akan menerangkan tentang pengertian manusia. Pengertian manusia dari sudut etimologi. Istilah manusia berasal dari perkataan manu dari bahasa Sanskrit serta mens dalam bahasa Latin. Ia bermaksud berfikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, iaitu mampu menguasai makhluk lain. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi pada saat manusia dilahirkan. Ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh kerana itu, dalam kaitannya dengan pendidikan dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Kita juga dilahirkan dengan akal yang dapat membezakan manusia dengan haiwan, kerana haiwan tidak mempunyai akal untuk bertindak. Pengertian manusia dari sudut terminologi pula, dari sudut istilah, manusia sebagai gagasan realiti, kelompok, jenis atau seorang individu. Menurut Kamus Dewan, manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi insan orang. Manusia membawa maksud homo, makhluk yang mempunyai budi. Manusia adalah animal rational yang membawa maksud binatang yang berfikir. Manusia juga dapat dimaksudkan berbeza baik menurut sudut pandang biologis, rohani dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak boleh hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak akan menjadi manusia. Seterusnya, asal-usul kejadian manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang kedua, terdapat dua unsur yang membentuk diri manusia, iaitu unsur rohani yang bermaksud roh dan jasmani yang bermaksud jasad. Yang ketiga, di antara dua unsur ini terdapat satu bentuk hubungan yang khusus. Kewujudan hubungan yang khusus ini menjadikan manusia itu hidup. Apabila berlaku perceraian di antara roh dan jasad ini, maka berlakulah kematian. Panduan dua unsur ini membentuk manusia yang sempurna kejadiannya. Roh ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dilihat oleh manusia dengan pandangan mata kasar dan tidak dapat ditanggapi oleh mana-mana panca indera. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu tentang hakikat roh. Tanpa roh, jasad tidak akan berguna. Manusia akan mati tanpa roh di badan. Ketika manusia menemui ajal, rohnya akan dicabut oleh malaikat maut, iaitu malaikat Israel, dan kemudian akan dikembalikan semula kepada jasad pada hari kiamat. Roh tidak akan musnah walaupun ia bercerai dari badan. Oleh sebab ketika di alam barzah, walaupun jasad manusia hancur, namun rohnya tetap akan merasai nikmat atau azab kubur. Unsur jasmani pula boleh dilihat dan ditanggapi oleh panca indera. Ia berupa dan berbentuk. Jasad bukan sahaja mempunyai anggota badan tertentu, malah ia juga dilengkapi dengan 5 panca indera utama, iaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu dan bernafas, lidah untuk merasa, tangan untuk memegang dan kaki untuk bergerak. Jasmani manusia memerlukan makan, minum, tidur, rehat dan sebagainya. Apabila cukup segala keperluannya, jasmani manusia akan menjadi sihat.
Oleh yang demikian, manusia perlulah sentiasa menjaga jasmaninya agar sentiasa sihat. Walau bagaimanapun, sebagaimana sifat jasad yang berbentuk material, ia tetap tidak akan kekal. Apabila tiba ajalnya, jasad manusia akan terpisah daripada rohnya dan ia akan menemui Tuhannya yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hanif Aidil Birostin dan saya daripada kumpulan THM 1112 CB. Hari ini saya akan menerangkan tentang konsep kejadian manusia menurut Islam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Adam alaihissalam. Sebanyak 25 tempat di dalam Al-Quran menerangkan kejadian Nabi Adam yang menyatakan Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Daripada Adam, Allah menciptakan Hawa dan dari kedua-duanya lah berkembang biak zuriat keturunan manusia hingga ke hari ini. Al-Quran memberikan penjelasan yang terperinci tentang proses penciptaan Adam alaihissalam, iaitu dari air, tanah at-turab. Tanah at-turab ini ialah peringkat pertama yang bermaksud tanah yang berdebu. Dari parti tanah at-tin, dari tanah tin yang liat dan sebati tin al-lazib. Dari parti tanah, ini ialah peringkat kedua yang bermaksud tanah liat. Allah menyaringkan debu bagi mendapatkan saripatinya. Pada peringkat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil salah satu daripada bahagian yang bersih dan suci. Kemudian Allah mencampurkan dengan air untuk dibentukkan tanah liat ataupun tanah yang melekat. Dari tanah yang panas dan berbau, hama'in masnun, yang merupakan peringkat yang ketiga. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering yang berasal daripada lumpur hitam, hama masnun, yang diberikan bentuk, daripada surah Al-Hijj ayat 26. Dari tanah yang keras seperti tembikar, yakni bermaksud salsal kal fakhar. Allah menjadikan Adam dalam bentuk tembikar atau tanah yang keras. Perkara ini mengambil masa selama 40 tahun. Genap 120 tahun proses pembentukan fizikal Adam sampai penipuan roh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan manusia daripada tanah yang kering seperti tembikar. Surah Ar-Rahman ayat ke-14. Dan peringkat yang terakhir ialah naf al-ruh, yang bermaksud peniupan roh. Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh ke dalam jasad Adam alaihissalam setelah selesai peringkat Allah Subhanahu Wa Taala meniup roh ke dalam jasad Adam alaihissalam setelah selesai peringkat salsal. Maka sempurnalah kejadian Adam alaihissalam. Allah berfirman yang bermaksud, maka apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surah Al-Hijj ayat ke-29. Dalam Al-Quran dan hadis banyak menceritakan tentang penciptaan Bani Adam dan ia mempunyai beberapa peringkat. Okey, saya akan menyerahkan penerangan yang selanjutnya kepada ahli kumpulan saya tentang konsep kejadian manusia menurut Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazran Haziq bin Aziz dan saya berasal dari grup THM 1112 CB. Pada slide ini saya ingin menceritakan bagaimana konsep kejadian manusia menurut Islam. Perkembangan kejadian manusia ini melalui beberapa proses, iaitu proses yang pertama adalah proses nutfah, iaitu percantuman sel sperma dan ovum, sama dengan percampuran air mani lelaki dengan air mani perempuan. Seterusnya, alaqah, proses blastosid menempel pada uterus. Hujung minggu pertama pembentukan dikenali sebagai alaqah.
Pada minggu tersebut, telur telah disenyawakan dan ia tertanam pada dinding rahim. Peringkat seterusnya adalah peringkat embrio. Peringkat embrio ini adalah peringkat yang boleh kita panggil peringkat mudghah. Dan peringkat mudghah ini terdapat dua bentuk, iaitu mudghah mukhallaqah yang sempurna ataupun mudghah ghairu mukhallaqah yang tidak sempurna. Mudghah adalah ketulan daging yang telah tercipta pada beberapa minggu selepas blastosid menempel pada uterus. Seterusnya, proses izam dan lam. Proses ini adalah proses di mana tulang-tulang terbentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Ianya berlaku dalam minggu ke-5, ke-6 dan ke-7. Seterusnya adalah peringkat janin, iaitu nash'ah khalqan akhar. Pada peringkat ini, menjelang akhir minggu ke-8, ada beberapa perubahan yang akan berlaku. Perubahan pada tahap ini berlaku pada janin pada bulan ke-3. Semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurna. Pada bulan ke-4, pembentukan uri menjadi cukup lengkap. Walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Setelah plasenta terbentuk lengkap, berlakunya proses peniupan roh ataupun lebih dikenali sebagai proses nafkhur ruh. Para ulama menyatakan peniupan roh berlaku setelah 40 hari selepas pembentukan organ-organ tubuh, termasuklah organ seks. Seterusnya, lapisan lemak berkembang. Hormon estrogen dan progesteron terbentuk pada minggu 17 dan minggu 18, serta berjuta-juta saraf otak telah terbentuk pada minggu ke-19. Seterusnya, penyempurnaan sistem-sistem kompleks berlaku pada minggu 20 hingga minggu ke-24, seperti deria mula berfungsi seperti deria bau, deria rasa, deria pendengaran dan penghasilan sel mati. Juga paru-paru mula berfungsi seperti mana jantung berfungsi terlebih dahulu, dan pemprosesan darah juga berlaku dalam badan janin. Seterusnya, pengembangan saluran dalam aktiviti otak berkaitan dari pendengaran mula berfungsi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Razik Idlan bin Suhaimi dan saya akan menyambung perbentangan ini. Saya akan menerangkan tentang konsep kejadian manusia menurut Barat. Terdapat falsafah yang menyatakan konsep penciptaan manusia adalah sangat berlainan daripada agama Islam. Ahli falsafah pertama iaitu Plato menyatakan bahawa manusia wujud di alam asal dan alam nyata, dan kebahagiaan akan tercapai di alam asal. Seterusnya, ahli falsafah kedua, Aristotle, menyatakan wujud sebenar manusia di alam nyata dan ia terangkum segala sifat benda wujud. Ahli falsafah kedua, Lamartine, menyatakan manusia adalah mesin, iaitu manusia hanyalah bahan semata-mata. Dan akhir sekali, Feuerbach menyatakan manusia merupakan benda alami, iaitu secara semula jadi. Seterusnya, ahli falsafah moden juga mewujudkan teori berkenaan penciptaan manusia. Teori tersebut dinamakan teori evolusi, di mana idea tersebut oleh Charles Robert Darwin. Teori ini pula menyatakan bahawa kejadian manusia adalah suatu perubahan daripada yang tidak sempurna menuju kesempurnaan. Teori ini merupakan teori yang sering digunakan untuk merumitkan pemahaman umat Islam, kerana terdapat beberapa bukti yang menyatakan bahawa teori evolusi ini adalah betul, tetapi ia tidak benar. Charles Darwin juga telah menulis sebuah buku yang bertajuk The Origin of Species yang menyimpulkan bahawa semua makhluk yang hidup berasal daripada nenek moyang yang sama dan berhubungan antara satu sama lain. Dan menurut Darwin juga, dalam buku yang tulisnya bahawa proses mutasi genetik daripada
nenek moyang yang sama menyebabkan terjadinya proses yang dipanggil evolusi dan munculnya berbagai spesies yang baharu. Berikut menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan tentang peringkat kejadian manusia menurut teori evolusi. Yang peringkat pertama ialah Australopithecus, iaitu berupa monyet. Dan kemudian peringkat kedua Homo habilis. Dan diteruskan dengan Homo erectus, Homo sapiens dan Homo sapiens, manusia moden. Okey, jadi kesimpulannya yang dapat dibuat ialah konsep penciptaan manusia menurut Barat adalah tidak benar kerana tiada bukti yang dapat mengukuhkan bahawa kejadian manusia melalui teori evolusi tersebut. Yang kedua, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai bahawa segala kejadian manusia menurut Islam adalah benar dan telah dibuktikan melalui ayat Al-Quran serta dapat disokong juga oleh sains. Sekian dari kami. Terima kasih.